Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sofi Al-Baraki. InsyaAllah untuk video kali ini saya nak berkongsi berkaitan dengan mitos babi ngepet. Jika kita lihat kepada penceritaan babi ngepet ini, atau kita boleh gelarkan ia dalam bahasa kita ini, babi jadian, memang hidup dan berkembang menjadi cerita rakyat di Indonesia. Di Malaysia pun ada juga disebut tentang kewujudan babi jadian ini, tetapi di Indonesia ia menjadi satu perkara yang berada di mana-mana di kawasan Indonesia. Maknanya benda ini menjadi satu sejarah kejadian-kejadian yang berlaku yang berkait rapat dengan masyarakat Betawi di Indonesia. Mengikut kepada kefahaman masyarakat Indonesia, babi ngepet ini digambarkan sebagai babi siluman ataupun jelmaan lah, yang berasal daripada gunung. Maknanya mungkin ilmu yang untuk menjadi babi ini didapat daripada gunung, ataupun dia punya tempat nak jadi tu di gunung. Syarat nak jadi babi ngepet ni, seseorang itu perlulah mengorbankan salah seorang ahli keluarga dia, baru dia boleh belajar ilmu babi ngepet. Mengikut kepada kepercayaan masyarakat Indonesia, babi ngepet atau dikenali juga sebagai babi jadian ini dipercayai merupakan jelmaan seseorang yang mengamalkan ilmu hitam yang dikenali sebagai pesugihan babi. Di negara Indonesia terkenal dengan terma satu perkataan yang digunakan oleh masyarakat di sana, iaitu pesugihan. Pesugihan ini berasal daripada perkataan Jawa, iaitu sugih, yang bermaksud kaya. Maknanya di sini pesugihan adalah satu bentuk cara yang mudah yang digunakan bagi mendapatkan kekayaan dengan menggunakan khidmat makhluk halus. Ia adalah sejenis sihir ilmu hitam yang digunakan dengan pertolongan makhluk ghaib seperti jin dan syaitan yang membantu seseorang itu untuk menjadi kaya dengan serta-merta. Tetapi sebagai korbannya, mereka perlu menggadaikan kemanusiaan mereka, iaitu dengan mengubahkan diri mereka menjadi seekor babi buat sesuatu tempoh, atau membenarkan diri mereka dirasuki oleh jin yang tertentu. Sememangnya babi ngepet ini sangat popular di Indonesia. Bahkan sampai satu tahap tu, jika ada babi hutan yang melalui kawasan rumah mereka, mereka akan berasa bimbang dan takut mungkin ia adalah babi ngepet ataupun babi jadian. Sebab mereka fikir takkanlah babi nak pusing keliling rumah. Babi dia akan pergi ke kawasan-kawasan yang berlumpur, yang tanah lembap, di kawasan tanaman untuk mencari makanan. Tapi pada saya, ada je babi hutan yang melalui kawasan rumah, bukan sahaja di kawasan-kawasan hutan dan tanaman saja. Dikatakan ritual untuk menjadi seekor babi ngepet ataupun babi jadian ini sangatlah misteri dan mistik. Orang yang mengamalkan ilmu hitam babi ngepet ini memerlukan bantuan daripada orang lain. Maknanya dia perlukan seorang pembantu, sebab ilmu ni memerlukan dua orang untuk menjamin keselamatan di antara duanya. Dan orang yang mengamalkan babi ngepet ini perlu mencari orang yang betul-betul dia percaya. Mereka akan memulakan dengan kedua-duanya akan duduk bersila sambil membaca mantra. Tugas pembantu adalah untuk menjaga rumah dan lilin yang terapung yang dinyalakan di atas sebuah sebesin yang berisi air. Lelaki yang menjelma sebagai babi ngepet akan memakai jubah yang berwarna hitam sebelum dia berubah menjadi babi jadian. Selepas menjelma, babi jadian tersebut akan berjalan di sekitar kampung atau di kawasan perumahan. Dia akan menggosok-gosokkan badannya di dinding. Kalau dia dapat masuk ke dalam rumah, dia akan menggosokkan di almari ataupun perabot yang tertentu yang mengandungi duit ataupun barang kemas. Makanya duit ini akan hilang secara gaib akibat daripada gosokkan babi jadian tersebut. Lalu barang tersebut akan dibawa lari oleh babi ngepet. Disebabkan itulah ia digelar sebagai ngepet. Ngepet ni kalau dalam bahasa Melayunya bermaksud gesil. Dia menggesil-gesil di dinding kan, di kawasan-kawasan yang mungkin ada duit ataupun barang kemas. Seterusnya, babi ngepet yang berjaya mencuri akan kembali ke rumah dan menjelma semula sebagai manusia. Dan apabila telah menjelma sebagai manusia, jubah yang dipakainya sebelum ini akan dipenuhi oleh barang-barang kemas dan duit hasil daripada pencuriannya. Namun sekiranya api lilin yang terapung di dalam besin itu bergetar,
atau hampir padam, ianya adalah salah satu petanda bahawa babi jadian tersebut berada dalam keadaan bahaya. Kemungkinan akan ditangkap oleh penduduk kampung atau dia akan berubah semula ke dalam bentuk manusia. Oleh sebab itu, kalau dalam kepercayaan masyarakat Jawa terutamanya, bila nampak je babi jadian ini di kawasan perumahan mereka, mereka akan mengejar dan membunuh babi tersebut, terutamanya pada waktu malam. Jadinya kalau mengikut sejarah pun, babi jadian ini ataupun babi ngepet ini mempunyai sejarah yang sangat lama. Dianya dikatakan wujud semenjak daripada kerajaan agraria lagi. Kerajaan agraria ni satu kerajaan yang kuno, yang lama lah di sekitar Asia Tenggara ni. Maknanya kisah di sini petani yang miskin yang mungkin tak ada duit, tak ada pendapatan, lalu dia mengambil jalan mudah melakukan pesugihan ini untuk menjadi kaya raya. Namun kalau kita lihat dalam masyarakat moden sekarang ni pun, benda-benda yang sebegitu mungkin dah tak berlaku lah, dan dikatakan kepercayaan ini dah makin tidak relevan dan ianya adalah sekadar penceritaan mitos semata-mata. Kerana orang sekarang dah ada tanah, dah boleh bekerja sendiri, tidak perlukan kepada unsur-unsur yang menyusahkan. Namun kalau kita katakan ia mitos, mungkin ada yang mengatakan ia benar. Wallahualam. Lain pula ceritanya di Malaysia ini. Saya pun tak tahu banyak sangat tentang babi jadian di Malaysia ni, tapi saya pernah baca lah satu kisah di dalam majalah Mastika. Tak silap saya, lama dah, zaman sekolah dulu. Saya ingatlah sikit cerita dia. Kisahnya saya ringkaskan lah. Ada satu kisah ni di satu kampung yang terkena gangguan babi jadian. Babi jadian ni telah merompak duit, duit hilang di kampung tu. Pada sampai satu tahap tu, ada beberapa penduduk telah nampak kelibat babi jadian ni. Jadi bila cerita ini makin meluaslah di kawasan sekitar kampung tersebut, sehingga kan pada satu tahap orang kampung tu terpaksa mencari seorang yang pandai untuk menangkap babi jadian ni. Ada seorang pakcik ini telah dipanggil oleh penduduk kampung untuk mencari atau mengesan babi jadian ni. Pakcik ni dia ada kepakaran hutan lah, pakar dalam seluk-beluk hutan, dan dia ada sedikit ilmu perbunguhan lah, ilmu rawatan apa semua tu. Jadi dia dengan beberapa pembantu pergi masuk ke dalam hutan untuk mencari jejak babi jadian ni. Pada sampai satu tahap tu, mereka berpecah dan tinggal satu saja pakcik tu untuk mengesan babi jadian. Jalan punya jalan, jumpa satu sosok hitam yang sangat besar, sebesar seperti lembu dewasa. Memang besar, tengah berkubang di dalam satu lumpur lah, selut lumpur tu. Biasalah babi kan, dia nak menyejukkan badan dia, dia akan masuk ke dalam lumpur-lumpur. Jadi babi yang besar ni berwarna hitam yang bertaring melengkung, siung dia sangat tajam dan berbulu lebat, sedang duduk baring di dalam lumpur tersebut. Mungkin dia tengah tidur, tengah berehat kan. Dan uniknya, pakcik ni mendapati ada satu kalung rantai yang terdapat di leher babi jadian tersebut. Bentuk dia semacam bentuk cacing dan ada gelung-gelung daripada batu-batu lah. Mungkin ini adalah salah satu ilmu yang perlu ada pada babi jadian tersebut. Jadi pakcik ini beranggapan jika dicabut rantai itu, maka musnahlah ataupun terhapuslah ataupun hilanglah kekebalan babi jadian ini. Sebab dikatakan babi jadian ini badan dia sangat kebal dan keras daripada senjata. Maka pakcik itu terus pergi perlahan ke babi jadian itu untuk membunuh. Pada pakcik itu, dia membawa sebuah senapang dan satu parang yang diselitkan di sisi pinggang dia. Dia mendekati babi jadian itu perlahan-lahan, tapi tidak semena-mena babi jadian itu dia merasai kehadiran seseorang. Dia terus terjaga dan terus nampak pakcik itu. Dengan secepatnya dia bangun, terus meluru kepada pakcik itu untuk menyondol dia. Lalu berlakulah pergelutan di situ, sehingga kan kaki pakcik itu mengalami kecederaan terkena siung babi jadian tu. Di dalam pergelutan tu, pakcik itu sempatlah membaca beberapa ayat-ayat yang tertentu untuk memudahkan dia mencabut rantai yang berada pada babi jadian itu. Sebab dia telah menggunakan parang namun tidak lot. Dia dah tetok badan babi tu, tak ada kesan apa. Betul lah tanggapan dia bahawa rantai itu menyebabkan babi jadian itu menjadi kebal. Lalu dia berjaya menebas rantai itu dan rantai itu putus. Bila rantai itu putus, maka di kesempatan itu pakcik itu berjaya menusuk di kepala babi jadian itu dengan parang dia. Dan selepas itu matilah babi jadian tersebut. Dan selepas itu tidak lagi kedengaran kehadiran babi jadian di kawasan sekitar kampung itu.
Itulah kisah dia di dalam buku majalah Mystica tu, dan saya tak pastilah kesahihan cerita tersebut sama ada ia benar ataupun tidak. Jika anda pernah mendengar cerita ini, mungkin bolehlah kongsi. Saya pun dah lupa-lupa sebab dah lama sangat. Sebab saya cari maklumat berkaitan dengan babi jadian ni pun di Malaysia agak kurang, dan disebabkan itulah ia dikatakan sebagai mitos. Dan kalau ada pun, mungkin orang-orang yang tertentu saja yang mengetahui. Bagaimana pendapat anda? Baik, itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Jika anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube saya ini supaya saya dapat menghasilkan video-video yang menarik. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.